أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Anak-anak setia budi yang dirahmati dan dikasihi sekalian, guru-guru, para pengetua dan juga para tenaga pengajar dan staf setia budi mendengar yang dihormati, sentiasa diingati dan mudah-mudahan sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merafakkan rasa nikmat, ya, rasa berterima kasih pada segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun di sana ada ujian COVID-19 yang sedang melanda, janganlah kita lupa bahawa sesungguhnya kita ni adalah tergolong di kalangan mereka yang masih lagi beroleh nikmat dan berbanding dengan mereka yang kita lihat di luar sana yang dalam keadaan pelarian, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan ditekan dan dizalimi, ya, oleh sama ada oleh pemerintah mereka maupun tenaga orang kata kuasa-kuasa asing yang cuba menguasai negara mereka. Mereka lebih malang lagi dalam suasana sejuk bersalji, mereka tidak mempunyai dinding untuk melindungi mereka. Jadi ini adalah salah satu daripada kaedah supaya kita rasa kita masih lagi dalam rahmat dan lindungan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih lagi wajar untuk mengucapkan syukur Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, Ustazah juga sukalah memperingatkan kita semua untuk selalu mendoakan rakan-rakan kita, jiran tetangga, saudara mara yang mungkin dalam keadaan yang sangat susah, kehilangan mata pencarian. Ya, kita wujudkan rasa simpati kita, rasa ihsan kita kepada mereka. Ya, kita pun bukan dalam kapasiti yang mampu nak membantu mereka 100%, tetapi kita sentiasa ingat pada apa yang sedang menimpa mereka. Kita sangat bersimpati, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka dan berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang sedang menimpa mereka. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan kesabaran umat Islam dalam mengharungi ujian COVID-19 ini akan diganjari dengan pahala yang sangat banyak yang tidak terhitung dan menjadi pengampunan dosa di sisi Allah SWT. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjari orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang tidak terhitung, yang tidak akan dihisap. Bermakna insya-Allah mudah-mudahan di akhirat dengan pahala kesabaran itu, mereka semua yang sedang diuji dengan sangat berat sekarang ini akan diberikan pengampunan luar biasa oleh Allah SWT, lalu dipermudahkan jalan mereka menuju ke syurga Allah SWT. Jadi sama-sama kita niatkan yang demikian dan mudah-mudahan kita semua akan dapat beroleh keampunan, ya, kesabaran, kebahagiaan daripada Allah SWT. Baiklah anak-anak sekalian, insya-Allah tanpa membuang masa, Ustazah akan kongsikan pada hari ini tafsir daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan ada 3 siri, setiap siri 15 minit sahaja. Jadi untuk yang siri yang pertama pada hari ini, Ustazah akan mulakan dengan surah Al-Kahfi bermula daripada ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Jadi Ustazah kongsikan di skrin kita Quran dan terjemahannya yang Ustazah ambil daripada page Quran.com, ya. Quran.com ni sangat bagus dan dia Ustazah suka sistem dia kerana dia sangat friendly, user friendly dan mudah bagi kita untuk memilih apa jua bahasa yang kita minati. Ustazah buka di sini, ya, anak-anak boleh tengok macam mana cara kita nak buka terjemahan Al-Quran. Jadi Ustazah buka 2 daripada setting tadi. Ustazah ambil 2 terjemahan, yang satu yang Abdullah Muhammad Basmeh dalam bahasa Melayu dan juga Sahih International dalam bahasa Inggeris. Okey, kita tengok ya di sini, kita mulakan sama-sama. Anak-anak boleh tengok di atas skrin. Pertamanya firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, boleh tengok di sini. Am hasibta, ya, adakah engkau menyangka wahai Muhammad?
anna ashabal kahfi, bahawa kisah ashabul kahfi warraqimi dan ar-raqim. Ar-raqim ni merujuk kepada nombor-nombor yang ditandakan ataupun suatu jenis inscription, apa ya, suatu tulisan-tulisan yang masih lagi berbaki di hadapan gua Al-Kahfi. Kanu min ayatina ajaba. Jadi kisah Ashabul Kahfi, Ustazah nak cerita kisah Ashabul Kahfi sebenarnya. Jadi Allah tanya kepada Rasulullah, pada sahabat, adakah kamu rasakan sebab kisah ini sesuatu yang menakjubkan? Antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami, min ayatina. Ayatina ni maksudnya kekuasaan kami. Ajaba, ya, sesuatu yang takjub, sesuatu yang luar biasa. Sebab kalau anak-anak tengok kisah Ashabul Kahfi ni memang luar biasa. Bagaimana pemuda-pemuda itu boleh tidur di dalam gua kahfi untuk tempoh yang sangat lama, melebihi umur ataupun usia insan biasa. Nah, kita semua maklum kan, mereka tidur selama mana? 300 tahun. Jadi kalau dengar cerita tu, kita bagi tajuk pemuda Ashabul Kahfi tidur selama 300 tahun. Orang semua memang datang anjuk. Orang pun akan terkejut. Betul ke ni kan? Logik ke ni? Jadi soalan pertama ayat ni sebenarnya memberikan kita suatu orang kata cetusan supaya kita berfikir. Jangan rasa terkejut, jangan rasa takjub. Ini semua adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam sunnatullah. Tentu kamu mula-mulanya kamu akan merasa seperti sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya tiada yang luar biasa. Begitu juga dengan kita lah. Jadi kita nak tengok apa dia cerita yang kita akan rasa mula-mulanya macam luar biasa. Jadi Allah kata, idza awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada. Dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Sebab apa? Sebab mereka ditekan oleh pemimpin yang kejam. Jadi mereka nak selamatkan iman mereka. Raja mereka nak menghukum siapa saja yang tidak mahu mengakui raja itu sebagai Tuhan. Dan mereka nak selamatkan akidah mereka. Lalu mereka berdoa pada Allah SWT. Lalu Allah gerakkan hati mereka. Maka mereka bertujuh bergerak ke Gua Kahfi. Bukan pakat ni. Bukan buat grup WhatsApp atau bincang jom kita lari malam ni supaya kita tak dibunuh raja tu. Tidak, mereka tak bincang. Tapi Allah gerakkan hati mereka. Lalu mereka menuju ke tempat yang sama iaitu Gua Al-Kahfi. Maka bila mereka sampai di Gua Al-Kahfi, fadarabna ala adhanihim. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya fil kahfi dalam gua itu. Sinina adada. Bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Itulah yang disebutkan 300 tahun. Disebutkan dalam ayat lain kan. Summa ba'asnahum. Lepas mereka tidur sangat lama, lalu kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Lina'lama, untuk kami menguji ayyul hizbaini, siapakah dari dua golongan di antara mereka kan, daripada 7 orang tu kan, dia terbahagi kepada 2 grup dari segi tekaan mereka akan tempoh lamanya mereka tidur. Ahsa lima labisu amada. Siapa di antara dari 2 golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua itu. Sebab diorang rasa diorang tidur lama sebab nyenyak, tapi diorang tak dapat teka berapa lama agaknya. Jadi ada 2 grup. Yang seorang kata tidur sejam je kan. Kemudian yang satu grup lagi kata tak, lama ni berjam-jam ni. Gitulah. Jadi 2 grup di situ Allah nak tengok siapa di antara 2 grup tu yang boleh teka dengan tepat. Jawapannya siapa? Jawapannya tiada. Dua-duanya tak dapat teka dengan tepat sebab tak ada yang tahu rupanya mereka tidur beratus tahun lamanya. Jadi kisah ini Allah kata, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Tak ada tipu-tipu ni, tak ada tokok tambah ni. Bil haqq, memang benar cerita ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Dalam keadaan, ya anak-anak, satu bandar tu taat dengan raja tapi mereka 7 ni terpilih oleh Allah, mereka kuat iman, mereka tak nak
sembah raja tu, mereka keluarkan diri dan tinggalkan segala kekayaan mereka. Oh, kita kalau nak tinggal handphone pun susah kan. Ini kan pula nak tinggalkan segala kesenangan. Mereka tujuh-tujuh ni bangsawan. Mereka tinggalkan, Allah kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, lalu Allah tambahkan hidayah kepada mereka, Allah tunjukkan kekuasaan Allah ke atas mereka, yang mana Allah mampu menidurkan mereka untuk sekian lama. Jadi, Allah kata, warabatna ala qulubihim. Jadi tadi Allah kata wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah ke atas mereka. Sekarang lepas Allah bagi hidayah, Allah tambah hidayah, Allah ikatkan lagi hati mereka, Allah kuatkan lagi hati mereka. Dan kami kuatkan hati mereka. Ya, qulub ni hati-hati mereka. Dengan apa? Dengan kesabaran dan keberanian. Jadi mereka sabar, mereka tinggalkan kesenangan dan mereka berani melawan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Idh qamu, semasa mereka bangun, menegaskan tauhid mereka ketika raja itu berucap di hadapan mereka, ya, dan memberikan titahnya bahawa dia adalah Tuhan. Mereka ni berani, mereka bangun dan mereka tegaskan tauhid mereka depan raja itu. Mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit-langit dan bumi. Lan nad'awa min duni. Lan tu maknanya sekali-kali tidak. Dia lebih tegas daripada la, ya. Lan nad'awa, sekali-kali tidak. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Ilaha, sebagai Tuhan. Laqad qulna idan syatata. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Tu berani tu pemuda tu. Ya, bayangkanlah kita kalau ada bos depan kita, ada big boss lah, orang terkenal duduk depan kita, adakah kita berani memberitahu perkara yang benar dalam keadaan kita tahu dia sedang bercakap yang salah. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka pula berkata sesama mereka, kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Ya, mereka sembah raja, mereka sembah patung, mereka sembah berhala. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Sepatutnya mereka membukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Maksudnya, kenapa kaum kita ini, mereka ni sanggup sembah selain pada Allah, sedangkan mereka tak dapat bawa bukti pun adakah apa yang mereka sembah itu benar-benar Tuhan. Patung contohnya, bolehkah patung itu bergerak? Bolehkah patung itu memberi rezeki? Patung itu sendiri dibuat dengan tangan kita, jadi bagaimana mereka menyembah? Tidak ada bukti bahawa mereka itu Tuhan. Tapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maknanya mereka yang mensyirikkan Allah ni tak dapat membawa bukti bahawa apa yang mereka sekutukan itu adalah Tuhan yang sebenar. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Maksudnya orang yang sengaja, ya anak-anak, sengaja mengingkari Allah, sengaja tak nak sembah Allah, tak nak beriman pada Allah, sengaja sembah berhala sedangkan tak ada bukti berhala itu Tuhan, maka itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, dan itu adalah suatu perkara yang sangat dusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka, maknanya Allah puji tujuh-tujuh pemuda ni, kan mereka mengasingkan diri, kan, menjauhkan diri daripada golongan yang syirik tadi, kan, kaum mereka yang syirik tadi, kan. Dan wa ma ya'buduna illallah, dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah. Maksudnya tujuh pemuda ni kan tak nak sembah benda-benda pelik tu, kan. Dan mereka pergi ilal kahfi, ke gua. Maka pergilah kamu berlindung di gua itu. Allah bagi guide pada hati mereka, bagi ilham pada mereka, pergi ke gua itu. Mereka bukan Nabi. Kalau Nabi kan terima wahyu, malaikat turun bagi arahan. Tidak, tidak. Allah ilhamkan ke hati mereka, yang syurlakum rabbukum mir rahmatihim. Supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu, wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Masya Allah. Apa bantuan yang Allah beri pada tujuh pemuda ni? Apa dia? Jawapannya ialah ketenangan, keselamatan, keamanan dan kedamaian. Mereka, apabila mereka sembunyi dalam gua, mereka sebenarnya takut kerana mereka tahu mereka sedang dikejar. Keesokan harinya, raja tu mesti akan kejar cari mana ni tujuh orang ni. Hilang ni tiba-tiba. Aku nak hukum mereka sebab semalam mereka mengingkari aku. Tapi cari tak jumpa.
mesti tentera-tentera telah dikerahkan untuk keluar daripada kotak itu dan mencari jejak mereka. Jadi andainya lah mereka ditemui, bayangkanlah apa dia siksaan yang akan menimpa mereka. Mereka merasa takut kan, takut, gerun kan. Tapi Allah berikan pertolongan Allah kepada mereka dengan mengangkat rasa takut itu, rasa bimbang dan risau, Allah tidurkan mereka. Kita kalau tidur kan, lupa semua masalah, betul tak? Kadang kalau banyak masalah, susah pula nak tidur. Tapi bila Allah bagi kita tidur, ya Allah, seronoknya, tenangnya, bahagianya. Kerana itu sebenarnya adalah satu pertolongan dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan orang yang tak cukup tidur kan boleh jadi penyakit kan, boleh jadi seperti orang kata tak sihat lah sebab tak dapat waktu rehat yang cukup. Jadi Alhamdulillah Allah berikan mereka kerehatan, berikan mereka ketenangan, itulah dia pertolongan Allah. Mereka semua dapat tidur dengan nyenyak beratus tahun lamanya. Jadi raja itu pun penat dah mencari, dikerahnya askarnya ke sana kemari memang tak jumpa. Orang ketujuh pemuda ni pun bila tidur mereka tak perlu makan, tak perlu minum, tak payah keluar sembunyi-sembunyi nak cari makanan ke nak cari minuman sehingga boleh ditangkap. Tidak. Sehinggalah raja itu mati habis usianya, mencari mereka memang tak dijumpai kerana Allah berikan pertolongan Allah kepada mereka melalui tidur. Jadi daripada sini dapatlah kita ambil pengajaran ya anak-anak, dalam keadaan susah macam mana pun Allah itu ada. Dan Allah boleh berikan pertolongan dengan cara-cara yang kita tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya pada Malaysia. Yang kita di Malaysia ni kita suka tolong orang. Kita selalu tolong bangsa lain yang kesusahan. Dalam keadaan kita sendiri pun sedang susah. Tapi apabila Israel menyerang Palestin, Gaza, kita di Malaysia menjadi keyboard warrior yang paling hebat di dunia. Sehingga digeruni oleh Israel. Jadilah term yang masuk ke dalam kamus antarabangsa, Israel koyak. Kan? Jadi makna kata Allah beri kita ni masih lagi menolong orang walaupun kita sendiri pun sedang mengalami COVID pandemic 19. Kita ada krisis ekonomi tapi Alhamdulillah InsyaAllah bila kita tolong orang, Allah pun tolong kita. Ya. Saya yakin insyaAllah Allah akan rahmati Malaysia dan COVID-19 ni akan pergi daripada Malaysia dengan syarat kita semua beramai-ramai, minta pertolongan pada Allah, minta pengampunan daripada Allah, insyaAllah mudah-mudahan akan turunlah bantuan dan pertolongan itu. Jadi itu saja untuk siri yang pertama, insyaAllah Ustazah akan sambung dengan dua lagi cerita daripada surah Al-Kahfi dalam siri yang kedua dan juga siri yang ketiga insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.